ketiga ini oleh Amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, silakan. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saya berikan sedikit pengantar saja sebelum kita adakan majlis perbincangan. Afiah boleh berdiri sini boleh ya? Tak penat? Boleh berdiri sini? Boleh? Okey. Sudah Menteri Besar Saifuddin Syahri. Saudara Syahri Muhammad, Menteri Besar Perak, Menteri Muhammad Sabur, Menteri-Menteri, Tan Sri KSN dan semua menteri yang hadir, KPPA dan KKSU yang hadir, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ahli Berhormat, saudara-saudari yang dimuliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dan ini penerusan daripada program Madani yang kita telah luncurkan tahun lalu dan kita telah ambil keputusan untuk meneruskan program ini di beberapa zon. Dan kerana jasa baik saudara Menteri Besar Amiruddin, kita mulakan di Selangor. Saudara-saudari yang majlis sekalian, Afiah tadi jelaskan soal Madani itu penting mana? Siapa tolong bagi pandangan? Okey. Baik, itu rahsia Baik. Maknanya konsep Madani ini, ya betul, dia ada asas kepada keyakinan kita. Dia ada penekanan tentang keperluan negara dikembangkan, dimajukan, dipacu pertumbuhan. Sebab itu ada kemampanan. Tetapi ada yang keistimewaan di situ kerana dia ialah salah satu jalur untuk mengangkat martabat insan untuk membina tamadun. Sebab itu dikaitkan tadi dengan Ibn Khaldun. Membina tamadun. Tapi membina tamadun itu bermakna ada keyakinan, ada ihsan, ada kemanusiaan, ada sistem kenegaraan. Dia bukan kelompok. Satu kelompok, satu wilayah, satu kaum, satu suku tidak boleh membina tamadun bangsa. Tamadun itu dibina dengan kekuatan raksasa semua. Asasnya keyakinan. Kalau kita agama, nilai yang baik. Pertimbangan kemanusiaan. Tidak ada masyarakat yang dipinggirkan, diketepikan, tetapi mengangkat martabat dan darjat kemanusiaan itu. Ya. Kerana itu juga jaminan Allah SWT dalam Al-Quran. Allah angkatkan darjat kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi saya harap kita faham hal ini. Tetapi menghadapi masalah semasa, kita tahu tak boleh Malaysia ini terangkat kalau kita tidak maju dari segi ekonomi. Dan tidak mungkin naik ekonomi kalau diurus dengan cacat merba. Diletakkan orang-orang yang tugas dia mengkaut harta kekayaan rakyat. Dia mesti tentukan nilai itu bermula dari pimpinan. Bila masuk pimpinan ini bukan Perdana Menteri saja. Dari Perdana Menteri sampai ke pegawai daerah sampai ke penghulu. Barulah boleh kita bangunkan negara kita. Saya harap dengan semangat dan konsep ini, kita bawa suatu natijah kefahaman baru. Bahawa tidak ada sebab mengapa Malaysia ini tak boleh terkenal, hebat semula. Tidak ada sebab mengapa anak-anak kita, cucu kita macam Afiah tidak lebih terjamin masa depan mereka. Bagaimana boleh terjamin kalau negara kita itu mendatar puluhan tahun? Kalah dari segi persaingan dengan negara baru. Ini menuntut adanya anjakan perubahan. Ya. Cara kita kerja, dasar yang kita tentukan, sikap kita, ini kita harus sedia ubah. Dulu kita pernah bicara soal revolusi mental. Ya. Tak ada salahnya. Tetapi seringkali pimpinan bila bercakap revolusi, tukar sikap, itu suruh orang lain. Pemimpin kekal cara yang sama. Sakau
guna kedudukan untuk mengaut kekayaan. Jadi sebab itu saya kata kalau nak jamin perubahan, nak tentukan ada perubahan, pimpinan di semua peringkat itu mesti tunjuk teladan yang baik. Sebab itu, baik di peringkat Jemaah Menteri atau peringkat penjawat awam, KSN, tahu bahawa sekarang bila kita minta laporan, dia tak tunggu laporan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kalau kita umum apa-apa projek, termasuk yang dekat di hati Saudara Syarani Menteri Besar Perak, Krian High-Tech, dia mesti ada laporan tiap bulan. Bila ada laporan tiap bulan, barulah kita boleh jalan. Saya bawa bersama-sama saya tadi berapa projek. Karena saya datang Kuala Selangor, ya, pejabat daerah. Soal ada 5-6 projek tadi saya teliti dalam mutokar datang. Jadi baiknya bila kita turun ke bawah macam ini, ya, laporan daripada melalui ICU, Wan Dahlan ada, dan pejabat daerah, pegawai kemajuan negeri, Menteri Besar, Exco, dia beri update. Jadi kita tengah update. Saya tengok dalam peringkat apa projek-projek itu. Ini kita harus lakukan setiap bulan. Jadi saya harap bila pimpinan turun ke bawah, dia tak hanya cek pasal masa itu, dia bagi notis supaya dia angkat laporan semasa. Memang tugas itu tambah sikit untuk baik menteri ataupun menteri besar ataupun pejabat daerah. Tapi ini sahaja cara orang yakin bila kita umum kita laksanakan. Kalau kita umum projek, dia tunggu pelancarannya sebelum pilihan raya. Jadi tidak ada kesungguhan. Jadi saya harap tradisi ini kita amalkan dan laporan bulanan dari penjawat awam ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga ke kementerian di bawah menteri itu dapat supaya kita pantau dengan baik. Kita ambil umpamanya isu besar beberapa tahun yang lalu, tempatan banjir. Dia mengambil masa yang panjang. Tapi kalau kita tidak pantau bulanan, pelaksanaan itu akan terbantut. Sehinggalah projek-projek kecil. Saya baca umpamanya tentang apa yang Menteri Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, bila dia datang di sini, tentang mutu, produktiviti padi. Jadi saya baca laporan umpamanya tentang kedudukan tanah dan acidity. Baik, kalau kita dah faham, maka apa tindakan-tindakan yang perlu diambil. Itu kebijaksanaan bila kementerian atau menteri datang, terus ada laporan kerana arahan menteri ialah memastikan kadar produktiviti pengeluaran hasil padi itu meningkat berlipat kali ganda. Ini yang pertama yang saya sebutnya. Jadi kita ada soal nilai, soal contoh yang baik dan pelaksanaan. Dan saya faham saudara terutama di daerah tahu ya, bahawa kalau tidak ada pemantauan, projek itu akan sekarang kena terbantu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, ada tanah yang telah kita ambil 40 tahun yang lalu untuk bina, katalah klinik. Tetapi oleh kerana tidak dipantau secara teliti, kita dapat kesan klinik itu tidak dibangunkan. Ada alasan yang munasabah, bukan semuanya sebab cuai. Alasannya kadang-kadang tanah itu tanah gabut, kurang sesuai. Ataupun peruntukan diberikan peringkat awal itu tidak cukup. Tapi kalau kita tidak pantau bulanan, kita tunggu 40 tahun untuk kenal pasti projek itu tidak jalankan. Rakyat di bawah mengeluh. Ini saya harap diteliti betul-betul dan insya-Allah dan CKSN dan ICU dan pelaksanaan yang lain, pelaksanaan yang lain akan dapat teliti. Baik. Yang perkara lain dalam usaha kita adalah meningkatkan soal keupayaan latihan. Memang kita sedang tangani beberapa masalah ekonomi dunia. Saya bukan nak bagi alasan. Ini kenyataan dia.
di Indonesia ada sedikit persoalan mengenai harga beras yang melambung naik. Di beberapa tempat harga gula melambung. Harga minyak meningkat. Dan ini akibat sebahagiannya perang Rusia-Ukraine, sebahagiannya sekatan di Suez Canal dan kawasan berdekatan dengan dunia Arab yang akibat kezaliman penjajahan Zionis Israel terhadap Gaza. Tapi itu kenyataannya. Sebagai pemerintah, kita tak boleh bagi hanya alasan. Rakyat nak tahu apa tindakan kita lakukan untuk meringankan dan mengedarkan. Nah, ini yang kita cuba lakukan. Tapi alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita hanya diberitakan yang negatif saja. Tetapi yang positif tidak. Malaysia di ASEAN mencatat di antara kadar inflasi yang paling rendah, 1.5%. Dan di ASEAN, kadar pengangguran yang menurun, 35%. Di ASEAN dan dalam sejarah Malaysia, pelaburan domestik dan asing tertinggi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka. Pasaran saham kian segar. Jadi ini yang positif. Kita hadapi masalah kejatuhan nilai ringgit yang juga menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua currency mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Apa langkah yang kita ambil? Kita ada pilihan. Orang-orang yang tegur kita soal nilai ringgit, dia minta kita selesaikan. Ada cara selesaikan. Yang ditentukan oleh semua pakar-pakar kewangan antarabangsa. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Tapi kita bincang juga, walaupun ini bidang kuasa bank negara. Kalau naik kadar faedah, yang pinjam pinjaman untuk kenderaan, pinjaman rumah, peniaga-peniaga kecil yang pinjam dari bank, semua naik jumlah hutang mereka. Jadi kadang-kadang untuk saya, apalagi untuk bank negara, dia kena fikir nak kuatkan ringgit dengan naik OPR, kadar faedah, ataupun nak imbangi supaya ringgit jangan terlalu jatuh dan peniaga-peniaga dan peminjam tidak terbeban dengan hutang yang bertambah. Kalaulah katalah satu keadaan seperti mana kita hadapi dulu 98, ringgit jatuh, inflasi mencongak naik ke atas, pelaburan terhenti. Dalam keadaan begitu apa pilihan? Naiklah kadar faedah. Tapi sekarang ini ringgit turun, inflasi turun, pelaburan naik besar. Fikirkan tengok, tahun 2023 pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ini suatu keadaan pencapaian luar biasa. Ini bukan kerja Anwar, ini kerja seluruh tim pasukan kita. Bukan saja menteri-menteri, termasuk menteri MITI, tetapi juga pegawai-pegawai. Ada orang kata pelaburan ini maknanya MITI, Matret, betul. Dan juga Kementerian Luar. Kerana semua ini menyebabkan orang yakin politik Malaysia stabil, dasarnya jelas. Dan bila politik itu stabil, dasar kita jelas. Dasar ekonomi apa? Ekonomi mana ni? Apa dia? Transformasi digital. Penekanan tentang security makanan. Transisi tenaga. Bila kita sebut ini semua, orang nak melabur dia tahu dasar kita. Dan dia tahu dasar ini kekal insya-Allah sekurang-kurangnya untuk 4 tahun lagi sehingga pilihan raya akan datang. Dan ini menyebabkan pelabur menaruh keyakinan. Tadi ada keluar rencana di Financial Times London.
Dia temubual dengan saya sebab dia kata Anwar sekarang ini Malaysia nampak mirip sikit ke China, ke negara China. Saya jawab, Malaysia mesti buat keputusan dasar yang mementingkan kepentingan negara dan rakyat Malaysia. Kita berkawan dengan semua. Dengan Barat, dengan Timur, dengan Amerika, dengan China. Tetapi jangan mana-mana negara nak arah kita, kamu boleh kawan dengan orang ini, jangan kawan dengan negara itu. Negara ini merdeka dan berdaulat dan bebas untuk menentukan dasar dia. Itu jawapan saya kepada mereka dan diterbitkan dalam Financial Times. Jadi, apa lagi masalah yang dibangkitkan oleh rakyat? Kos sara hidup, barang makanan, harga beras, sayur, ikan, daging. Ada langkah-langkah yang diambil. Yang pertama tentunya pengeluaran. Itu yang diusahakan secara sungguh-sungguh, terutama oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Saya tengok Datuk Mat ni, dia bagi Datuk Seri Mat sekarang saya tak panggil. Saudara Mat Sabu ini sudah menjelaskan seluruh, mengerahkan, menekan supaya ada usaha yang lebih daripada dulu. Tapi tindakan segera orang menurun. Jadi kita kena cari kaedah-kaedah bagaimana. Sebab itu ada agro madani, ada jualan rahmah, ada program yang jualan madani. Ini semua asalkan boleh kurangkan harga barang. Ya. Kerana kadang-kadang soal pemasaran, kadang-kadang biarlah banyak masalah. Jadi itu yang kita lakukan sedaya upaya, dan saya ucap terima kasih kepada semua jentera kerajaan, pegawai dan pengusaha dan peniaga-peniaga kecil yang bantu untuk menjayakan program-program membantu masyarakat. Minggu lalu saya telah minta supaya Datuk Armizan, Menteri Pengguna Dalam Negeri, itu untuk memastikan jualan rahmah juga ditingkatkan lebih daripada biasa. Kemudian kita ada agro madani, ditingkatkan lagi. Kerana ia jaringan Kementerian Pertanian itu besar. Hubungan dengan nelayan, dengan peladang dan sebagainya. Kalau boleh kurangkan pemasaran, kita boleh kurangkan harga. Begitu juga inisiatif di Parlimen Syed Abdul Hussein, itu kita teruskan. Saya tidak ada masalah. Cuma bila mai soal dasar, nak tetapkan dasar harga padi umpamanya, itu kita harus sabar sekejap, ikut proses sebelum kita muktamadkan. Saya juga telah bercakap sendiri dengan pengurusan Bernas dalam mesyuarat Nakol baru-baru ini supaya mencari jalan import beras dan juga pengeluaran tempatan dinaikkan. Dia ada masalah. Naik beban kepada pengguna. Tak naik beban kepada pesawah. Bagaimana nak imbangi keduanya? Pesawah padi ini di antara kelompok yang miskin di negara kita. Rakyat umumnya mahu harga beras turun atau terkawal. Pesawah padi mahu supaya hasil mereka itu dinilai. Kerana ini dikatakan security crop. Maknanya kalau semua tak mau tanam padi, dia tukar lain untuk mendapat pendapatan yang lebih, negara menghadapi risiko keselamatan. Jadi keselamatan makanan itu bergantung kepada pesawah-pesawah padi. Jadi kerajaan harus imbangi, dan saya bagi tempoh kepada kementerian dan Nakol untuk memuktamadkan isu terutama harga padi pada 20 Mac. Saudara-saudari yang hormati sekalian, saya cuma harap majlis-majlis seperti ini dibantu, dan saya tak sebut PDRM dan koperasi, Koskom, semua JPJ yang menyebabkan rakyat, bukan saja di Kuala Selangor, di Selangor, di Negeri Sembilan dan terutama di Perak, datang berkunjung kerana
dia lihat semangat madani itu wujud di peringkat sebawah, iaitu memudahkan pendaftaran, memudahkan pembayaran, meringankan beban rakyat. Saya ucap terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat. Ini tambah meyakinkan saya bahawa sekiranya kita bagi jalur yang baik, peringatan yang baik, termasuk bonus malam yang baik, semangat kerja pun meningkat. Ya, semangat kerja pun meningkat. Jadi sebab itu penjawat awam ini sangat penting untuk kita, tugas mereka. Dan kalau inilah prestasi mereka dalam KSN, Wan Dalam ke ICU KPPA, lupa. Patut saya tengok dia sedih saya. Dalam KSN, kalau inilah kita tengok prestasi penjawat-penjawat awam, di peringkat tinggi dia serendah-rendahnya, tidak ada sebab mengapa tak boleh kita kaji sistem saraan tahun ini. Walaupun sudah harus tahu ada kekangan keuangan, ada masalah ekonomi, tapi kita mesti cari jalan kerana sudah lebih 10 tahun tidak ada perubahan kajian semula dan peningkatan sistem saraan kerajaan ni, penjawat awam, maka insya-Allah kawan-kawan di JPA, KSN dan insya-Allah saya bentangkan kepada jemaah menteri, kita sangat prihatin dan dengan prestasi ini tidak ada sebab mengapa tidak dapat kita segerakan pelaksanaannya insya-Allah. Sekali lagi terima kasih dan saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Madani Rakyat bersama-sama dengan Afiah. Boleh Afiah sebut? Sebut kata dengan ini. Sekejap. Dengar, boleh? Dengan ini. Dengan ini. Dengan lafaz. Dengan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Tok Anwar merasmikan program Madani Rakyat Zon Tengah. Zon Tengah.